ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Alhamdulillah, sahabat pencinta Al-Quran, dikasihi, dirahmati, sama-sama kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana begitu sempurna kurniaannya kepada kita di dalam setiap hembusan nafas dan di dalam setiap detik. Taklah kita sedar bahawa semuanya adalah kesempurnaan yang Allah atur untuk kita. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bersyukur. Selesai kita dari kehidupan dunia ini sebagai hamba yang bersyukur. Kita sambung lagi muzakarah riwayat Sayyidina Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah beliau tertinggal dari menyertai peperangan Tabuk bersama Rasulullah SAW bersama dua orang lagi sahabat, iaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi', yang mana akhirnya perintah Allah agar mereka bertiga dipulaukan. Jadi sambung lagi, Sayyidina Ka'ab berkata, "Fabaina ana amshi fi suqil Madinah idza nabatiyun min nabati ahli al-Syam mimman qadima bil-ta'am yabi'uhu bil-Madinah yaqul man yadullu ala Ka'b bin Malik فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من الابتلاء وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. Baik, Sayyidina Ka'ab berkata, jadi suatu hari ketika aku dipulaukan tu, ada satu hari aku berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba ada seorang peniaga, dia seorang petani dan juga dia juga meniagakan, dia berniaga hasil pertanian dia. Jadi ada seorang petani yang berniaga yang dia datang daripada Syam membawa barang dagangan dia. Dia bawa datang gandum, dia bawa bahan-bahan mentah lah daripada Syam untuk dia jual dan berniaga di Madinah. Jadi memang begitu dia punya ekonomi kan. Orang daripada Madinah pergi Syam, orang daripada Syam datang Madinah, begitulah ya. Jadi satu hari peniaga ini, jadi peniaga Syam ini, dia berkata kepada orang ramai. Lepas Ka'ab kebetulan ada di pasar. Jadi peniaga tu kata apa? Dia kata, siapa yang boleh tunjukkan aku orang yang bernama Ka'ab bin Malik? Maka orang ramai pun tunjuk. Tu orang tu Ka'ab tu yang sedang berjalan seorang-seorang. Maka bila orang tunjuk kepada aku, maka dia tadi, petani, peniaga tadi tu pun, dia datang kepada aku dan dia bagi aku satu pucuk surat. Rupa-rupanya sepucuk surat itu datangnya daripada Raja Ghassan. Jadi mana Ghassan ini? Dia adalah daripada kerajaan yang duduk di belah Syam. Jadi Raja Ghassan itu dia tulis surat rupanya kepada Ka'ab, dan kebetulan pula aku ni, Ka'ab kata, orang yang boleh membaca. Sebab tidak ramai di kalangan mereka itu yang boleh membaca. Maknanya disebut ada yang boleh membaca, ada yang tak boleh membaca. Dan kebetulan memang aku boleh membaca. Lalu aku pun baca apa isi surat tu. Tiba-tiba di dalamnya tertulis,
amma ba'du. Ini selepas muqaddimah dia akan ada kalimah amma ba'du. Sesungguhnya telah sampai kepada pengetahuan kami bahawa sahabat engkau yang bernama Muhammad itu telah memulaukan engkau. Tu dia, sampai kepada raja Nasrani, raja kafir. Kisah Sayyidina Ka'ab ni. Dan Allah Ta'ala tidak akan menjadikan engkau berada di negeri yang hina dan juga negeri yang sia-sia. Mana negeri yang tak hargai engkau, negeri yang menyia-nyiakan engkau, Allah Ta'ala tak letak kau kat situ sepatutnya. Kau tak layak ada situ. Maka datanglah kepada kami. Maksud perkataan datang itu, kita faham secara zahir mungkin kita boleh pergi je. Tak. Sebenarnya datanglah kepada kami ni maksud dia jadilah Kristian. Itu maksud dia. Datanglah kepada kami, kami akan berlaku baik kepada engkau. Kami akan melayani kamu, menghargai kamu dengan baik. Jadi di sini ketika mana Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu baca surat tu, dia kata, demi Allah, dia kata, ini juga sebenarnya ujian Allah kepada aku. Allah nak uji iman aku sebenarnya. Apakah aku tetap dengan agama Allah? Apakah aku tetap dengan Rasulullah SAW? Jadi dia sedar tu ujian daripada Allah. Maka aku pun segera balik ke rumah dan aku pergi ke dapur. Mana tanur ni, mana tempat orang bakar roti tu. Masak roti tu. Jadi aku pun bakarlah surat raja tadi. Jadi begitulah antara ujian yang kena kepada aku. Sehinggalah, mana berterusan, sehinggalah tiba 40 hari daripada 50 hari pemulauan kami. Jadi mereka pun sebenarnya tak tahu berapa lama mereka akan dipulaukan. Jadi kata-kata yang menyebut mereka dipulaukan 50 hari itu diketahui setelah 50 hari. Bukannya pada masa pemulauan tu. Masa pemulauan tu dia tak tahu. Tapi bila sekarang ni telah berlalu 40 hari. Jadi wahyu tidak lagi turun berkenaan urusan kami. Masih lagi macam tu. Jadi sebab tu ada dalam riwayat yang lain, dia tak ada kat sini. Sayyidina Ka'ab dia rasa sangat sedih. Dia kata sedih. Macam manalah kalau aku meninggal masa ni. Kalau aku meninggal, siapa nak semayangkan jenazah aku? Satu. Lepas tu dia terfikir lagi. Ini dalam riwayat yang lain. Macam mana pula kalau Rasulullah SAW yang wafat? Kalau Rasulullah yang wafat, maknanya aku akan dipulaukan seumur hidup. Jadi itu antara perkara yang bermain di fikiran dia. Dan dia sangat sedih. Jadi bila tiba hari ke-40, wahyu tidak lagi turun, belum lagi turun berkenaan dengan kami. Tiba-tiba aku didatangi oleh utusan Nabi. Mana ada benda baru? Ada benda baru Nabi nak bagi tahu. Datanglah utusan Rasulullah SAW kepada aku. Maka utusan itu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan engkau bahawa engkau mengasingkan daripada duduk berasingan dari isteri kamu. Rasulullah memerintahkan ni setelah hari ke-40. Rasulullah punya utusan kata, Rasulullah telah memerintahkan engkau agar duduk asing daripada isteri. Jadi sebelum ni mungkin 40 hari tu ada isteri mereka dalam satu rumah kan. Jadi sekarang ni kena duduk asing daripada isteri. Faqultu utalliquha amma dha af'al. Faqala la bal i'tazilha fala taqrabannaha. Wa arsala ila sahibayya bimithli dhalika. Faqultu limra'ati ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadzal amr. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال. Jadi bila
utusan Nabi kata, Rasulullah SAW memerintahkan engkau asing daripada isteri. Maka terus Sayyidina Ka'ab tanya, apa yang patut aku lakukan? Perlukah, itu artinya perlukah aku talak isteri aku? Ataupun apa yang patut aku buat? Maka utusan tadi jawab, bukan maksudnya talak, tetapi hendaklah engkau asing diri, itu saja. Jangan engkau menghampirinya, mana melakukan hubungan badan. Jangan. Hubungan kelamin. Jadi di sinilah disebut kepatuhan atau kasihnya sahabat kepada Rasulullah. Kesediaan taat mereka kepada Rasulullah itu tak berbelah bagi. Apa Nabi kata? A, B, B. Tak ada lain. Mereka yang minta penjelasan, kan? Macam mana, apa patut aku buat? Kalau dia kata cerai, cerai. Kalau tak. Macam mana? Dia kata tak, bukan maksud dia cerai. Tapi maksud dia jangan kau bersama dengan isteri kau. Maka utusan tadi setelah dia bagi tahu pada aku, dia pun pergilah kepada dua sahabat aku lagi, iaitu siapa? Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' menyampaikan berita yang sama. Maka aku pun kata pada isteri aku, dia kata, baliklah engkau kepada keluarga engkau, duduklah engkau di sana sehingga perintah Allah Ta'ala ini selesai. Sehingga urusan aku ni, keputusan Allah tentang aku ni turun. Kita tengoklah lepas ni, ada rezeki atau tidak kita nak bersama balik. Itu bagaimana taat mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi perkataan baliklah engkau kepada keluarga engkau itu kan, kalau dipanggil kinayah. Kalau satu orang diniat talak, boleh jatuh talak. Dan itu bukan perkataan soreh, itu perkataan kinayah. Dia memerlukan niat. Tapi di sini bukan maksud dia untuk niat. Dia kata kau duduklah sana. Dan itu perintah Nabi. Kan? Perkataan kinayah. Kalau kita bicara bab talak, jadi lafaz talak dia ada dua jenis. Satu dipanggil soreh, satu dipanggil kinayah. Soreh ni maknanya ialah lafaz yang disebut direct. Memang kalimah tu sebiji. Memang sebiji kalimah tu, kalimah talak tu digunakan. Di dalam agama itu dia ada satu kalimah talak, kalimah firaq, kalimah sarah. Itu semua kalimah talak. Jadi kalau guna kalimah talak, ada niat tak ada niat, semua jadi. Sebab kita manusia ni, hidup di dunia ni tak ada benda yang sia-sia sebenarnya. Sebab tu kalimah tu kata, saya tak niat talak. Macam mana kau dah sebut kalimah talak, niat kau tak ada. Tak ada perkara yang dikatakan sia-sia. Tak ada. Kalau kita memahami. Dan bahagian yang kedua, lafaz talak itu dipanggil kinayah. Iaitu kata-kata yang ada kemungkinan atau bau-bau yang menunjukkan makna talak. Tapi dalam masa yang sama, dia punya erti juga ada makna yang lain. Contoh kat sini, baliklah engkau, duduk dengan keluarga engkau. Itu boleh makna memang dia suruh balik berehat kat rumah mentua dia. Boleh jadi macam tu. Ataupun boleh di situ artinya kalau dia dalam keadaan marah dan dia memang niat untuk talak, maka itu jadi talak. Baik. Kemudian datanglah sampai laporan isteri Hilal. Kan tiga tadi. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Tiga orang tadi. Dan utusan Nabi kata, kamu kena duduk asing. Mana suami isteri tak boleh duduk sekali. Maka datanglah isteri Hilal. Hilal bin Umayyah tu kepada Rasulullah SAW. Maka isteri itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal ini satu orang yang sangat-sangat tua bangka. Sangat-sangat tua bangka. Tua yang memang dah tua betul. Tidak ada pula orang yang berkhidmat kepadanya. Maka apakah Tuan tidak suka kalau aku diberi peluang berkhidmat kepadanya? Jadi tengok inilah adab tanya soalan. Pertama sekali, bila kita nak tanya soalan kepada tuan guru, kepada guru untuk selesaikan masalah kita kena terangkan kepada guru tadi keadaan diri kita. Itu satu. Kena selesai, kena supaya yang nak jawab soalan tu tahu keadaan kita. Jangan tu tanya. Jadi sebab itu di sini, isteri Hilal tu kata apa? Wahai Rasulullah, Hilal itu satu orang yang tua bangka. Dia dah tua sangat-sangat dah. Dan tidak ada orang lain yang boleh berkhidmat kepada dia. Dia dah bagi tahu dah keadaan dia. Kemudian barulah dia tanya
soalan. Jadi soalan yang ditanya pun berlapis. Dia tak tanya, boleh tak saya khidmat dia? Tak. Dia tanya, apakah tuan suka? Atau apakah tuan tidak senang kalau aku diberi peluang berkhidmat kepada dia? Itu soalan. Jadi ini pelajar yang sangat beradab ni. Ni pelajar contoh. Soalan bertanya kepada guru dia dengan cara yang betul. Kita bukan tanya, kita jangan tanya, terus tanya soalan, jangan. Ataupun tanya bagi pihak orang lain pun tak ada makna, tak ada guna. Ada orang dia tanya untuk, kan kalau misalnya kadang saya sendiri mengajar kat masjid, untuk ada orang tanya, dia tanya tu untuk orang lain, untuk kawan dia dalam duk ujung sana. Tak ada. Itu tak ada guna soalan tu jawab. Tak ada guna. Kenapa? Kerana soalan yang keluar mesti diniatkan untuk diamalkan, bukan diniatkan untuk orang lain amal. Kalau orang lain tu dialah yang tanya. Bukan kita tanya pasal orang lain. Kalau kita apa keperluan agama kita? Apa yang kita nak tahu? Apa yang kita lemah dalam beramal? Itu yang kita kena tanya. Ya Allah, ya Rasulullah, ataupun wahai ustaz, wahai syekh, saya tak faham lah benda. Dia yang nak beramal. Bukannya tanya untuk orang lain. Kecuali kalau orang tu memang dia hantar wakil. Itu lain cerita. Saya diwakilkan untuk tanya soalan ni. Dan itu tanya, itu adab tanya. Beritahu apa keadaan yang berlaku keliling kita, kemudian tanya dengan cara yang betul. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukan itu maksudku. La di sini mana? Bukan cerita aku tak suka engkau diberi peluang berkhidmat. Tetapi maksud di sini ialah janganlah dia berjimat kepada kamu. Janganlah dia menghampirimu, mana janganlah dia berjimat dengan kamu. Maka jawablah isteri Hilal tadi. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya Hilal itu dah terlalu tua, tidak ada hatinya tergerak kepada sesuatu pun. Maksud dia dah tak ada keinginan untuk melakukan hubungan kelamin. Tak ada dah. Demi Allah, dia hanya duduk di rumah menangis keadaannya, menangisi keadaannya itu semenjak perintah yang mula-mula turun itu. Mana pada hari pertama dulu yang dia suruh tinggalkan majlis Nabi itu, daripada situlah dia mula menangis sampailah ke hari ini. Itulah cerita isteri Hilal. Okey. Habis cerita isteri Hilal. Maka bila dekat masjid tu, isteri Hilal datang tanya Rasulullah, maka ada keluarga aku. Mana Ka'ab kata ada keluarga aku yang dengar. Maka dia orang membalik, dia kata, wahai Ka'ab, dia kata, kenapa tak minta izin pada Rasulullah SAW untuk supaya isteri kau duduk dengan kau? Dia kata, itu Nabi dah bagi izin kepada isteri Hilal untuk isteri Hilal tu berkhidmat kepada Hilal. Nampak? Jadi inilah sebab itu kadang-kadang kita kalau mengaji di madrasah, di pondok, kita tak dibenarkan minta izin untuk balik pada bukan waktu, contohnya. Sebab apa? Sebab ada orang yang berpenyakit, dia akan bawa macam tu. Dia kata, orang tu boleh balik, aku pun nak juga. Ni peluang ni. Sampai dia persoal, orang tu boleh balik, saya tak boleh balik. Itu yang berlaku. Sebab tu, guru tu dia faham. Pelajar tu pun kena faham. Khusus akhir zaman ni kena lebih selektif. Lebih selektif. Tak boleh sembarangan. Jadi Sayyidina Ka'ab tengok, dia kata apa? Bila dah ada keluarga dia yang report macam tu, dia kata, tengok isteri Hilal boleh minta izin tu duduk. Tak, engkau jadi tak payahlah hantar isteri kau balik. Rumah mertua, kan? Duduk je lah kat rumah sendiri. Maka Sayyidina Ka'ab pun kata, aku tidak akan minta izin daripada Rasulullah. Aku tak akan minta izin macam yang kau cakap tu pada Rasulullah. Aku tidak tahu apa yang akan Nabi jawab di hadapan aku kalau aku minta izin kepada Nabi berkenaan perkara itu. Sebab kerana aku ni muda. Hilal tu dia tua. Hilal tu dia tua. Aku ni muda. Lain keadaan aku. Mana dorongan untuk melakukan hubungan suami isteri itu kuat pada aku. Itu tak boleh. Aku tak akan minta. Maka itulah keadaan kami selama 10 hari tambahan. Maka fakamula lana khamsuna lailatan min hina naha an kalamina. Maka cukuplah, genaplah 50 hari daripada kami mula-mula kami diperintahkan untuk di pulau.
Thumma sallaitu salatal fajri sabaha 50 lailatan ala dhahri baitin min buyutina. Fabaina ana jalisun ala al-hal allati dhakara Allah Ta'ala minna qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat sami'tu sawta sarikhin awfa ala sal'in yaqulu bi'a'la sawtihi ya Ka'ab bin Malik abshir fakharatu sajidan wa araftu annahu qad ja'a farajun. Jadi hari yang ke-50, pagi yang ke-50 itu, dia kata dah 50 malam dah habis, jadi pagi yang ke-51 lah dia kata. Aku solat subuh di atas bumbung rumah aku. Aku solat subuh di atas bumbung rumah aku. Selepas aku selesai sembahyang subuh, aku duduk di atas bumbung rumah aku, memikirkan tentang keadaan diri aku, zikir kepada Allah. Dan aku ingat macam manalah aku ni duduk di bumi Madinah dalam keadaan yang sangat sempit dada aku dan jiwa aku. Seperti yang diberitahu dalam Al-Quran seperti itu. Tiba-tiba aku terdengar satu orang yang memekik daripada bukit. Daripada bukit aku dengar satu orang melaung dengan laungan yang sangat kuat. Dia kata, wahai Ka'ab, wahai Ka'ab bin Malik, gembiralah. Wahai Ka'ab bin Malik, gembiralah. Tu je kalimah dia. Jadi ini adalah satu kaedah, bukan kaedah dia panggil, tabiat. Tabiat orang Arab, iaitu mereka berlumba-lumba untuk menyampaikan berita gembira. Itu tabiat mereka. Ini sebenarnya mahal, sifat ni mahal. Ini jelas menunjukkan bahawa mereka itu punya sifat hati yang bersih. Sehingga kalau mereka tahu ada berita baik, mesti mereka nak jadi orang nombor satu sampaikan berita tu. Jadi apa sebenarnya tengah berlaku? Bila Ka'ab dengar kalimah tu, dia 3 je. Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, gembiralah. Jadi masa aku dengar tu, atas bumbung rumah aku, terus aku sujud. Aku sujud syukur kepada Allah. Ini nama dia sujud syukur. Sujud syukur ni ialah lihujumi ni'matin. Ketika mana satu nikmat yang turun tiba-tiba, yang kita harapkan begitu besar, tiba-tiba terus kita sujud kepada Allah Ta'ala. Dan aku ketahui bahawa sesungguhnya telah datang kelapangan pada waktu itu. Rupa-rupanya Rasulullah SAW telah memberi, fa'adzana Rasulullah SAW an-nasa bitaubatillah alaina hina salla salatal fajri fadhahaba an-nas yubashshirunana fadhahaba qibala sahibayya mubashshirun wa raqada rajulun ilayya farasan wa sa'a sa'in min aslama qibali wa awfa 'ala al-jabal fakana as-sawtu asra'a min al-faras falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhuma iyyahu bibasharatihi wallahi ma amliku ghairahuma yawma idzin wasta'artu thawbaini falabithtuhuma wa antalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqani an-nasu fawjan yuhanni'unani bit-taubah wa yaquluna li idahnika taubatullahi alaik. Jadi bila aku sujud, aku rasa dah ni Allah Ta'ala dah hantar berita gembira pada aku. Rupa-rupanya selepas sembahyang subuh pada pagi itu, Rasulullah SAW telah pun memberitahu semua orang ramai yang datang sembahyang subuh tu, Nabi kata Allah telah menerima taubat mereka bertiga. Jadi bila Nabi bagi tahu, semua orang berasa gembira. Jadi mereka ramai-ramai keluar pada masjid untuk beri berita gembira kepada kami. Mereka nak jadi orang nombor satu yang menyampaikan berita gembira. Itu memang berlaku orang Arab seperti itu. Jadi ada yang pergi kepada 2 orang sahabat aku tadi, memberi berita gembira, dan ada juga orang yang datang kepada aku. Yang datang kepada aku ni ada yang naik kuda, ada satu orang datang dengan mecut kuda kepada aku, dan ada orang yang mana dia berjalan kaki tetapi dia naik atas bukit. Dia daripada kabilah Aslam. Jadi dia datang dan dia pun sebutlah di atas bukit tadi, dia pekiklah atas bukit tadi, wahai Ka'ab, gembiralah. Jadi suara tu lebih laju daripada kuda, kan? Orang yang pecut kuda tu tak sampai lagi pada aku, tapi berita gembira yang orang yang laung atas bukit tadi telah sampai kepada aku. Ini orang
orang padang pasir ya tuan-puan, kita ni sebut sekarang ni depan rumah kita pun tak dengar. Tu kita sekarang lemah. Tapi orang padang pasir dia memang macam tu. Sebab tu mereka punya suara tinggi. Jadi dia naik padang pasir tu, dia jerit dengar. Itu jadi mereka jadi orang nombor 1. Siapa yang nombor 1 nak bagi berita gembira? Sebab apa? Sebab ada fadilat. Sebab ada kelebihan. Kan Nabi sebut, siapa yang gembirakan orang yang susah, Allah akan gembirakan dia kat dunia dan akhirat. May yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang yang menggembirakan, memudahkan orang yang susah, Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi mereka semua nak dapatkan fadilat ini, kelebihan ini. Ya? Jadi aku dapat tahu berita gembira tu dari orang yang atas bukit tu. Orang yang naik kuda tu sampai dulu, kan? Sampai dulu pada aku. Jadi dia pun menyampaikan berita gembira tu, kami pun gembira. Aku tunggu orang yang atas bukit tadi. Kemudian tak lama lepas tu orang yang atas bukit tadi pun sampai. Jadi bila orang yang atas bukit tadi tu sampai, inilah orang yang beri berita gembira pada aku. Aku pun bukalah kain yang aku pakai, baju yang aku pakai. Mana orang Sayyidina Ka'ab ni ketika itu dia dia kira pakaian dia mewah lah kan. Mewah, dia orang sederhana lah, dia ada 2. Pakaian atas dan bawah. Jadi aku pun buka lah pakaian aku tu dan aku hadiahkan kepada dia. Jadi maksud dia macam mana? Janganlah kita fikir seperti orang yang kurang bijak kan. Takkan tu dia bogel kat situ. La ilaha illallah. Maknanya begini, aku hadiahkan pada engkau ni suit yang aku pakai sekarang. Jadi Sayyidina Ka'ab kata, demi Allah, aku tidak memiliki pada hari itu kecuali itu je lah pakaian aku sebenarnya. Jadi aku pun pinjam lagi satu set pakaian daripada saudara aku pakai dan aku hadiahkan yang aku punya kepada sahabat yang beri berita gembira kepada aku. Jadi begitu. Mereka tak mahu kalah dalam urusan kebaikan. Ya. Ini juga faedah pada kita bahawa mereka membalasi kebaikan dengan kebaikan. Sebab tu kita digalakkan kita selalu bila orang buat baik pada kita, kita ucap jazakallah khair kan. Ni sebelum penutup lah. Bila orang buat kebaikan, kita ucap jazakallah khair. Betul? Betul. Tapi tahu tak kita sebenarnya perkataan jazakallah khair tu itu untuk orang yang tidak mampu. Sebenarnya Nabi kata, idza suni'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Nabi kata kalau orang buat baik pada engkau, maka balasilah dengan kebaikan yang sekurang-kurangnya seumpama kebaikan orang. Tapi kalau kau tak mampu, barulah ucap jazakallah khair. Artinya aku tak mampu nak balas kebaikan yang kau buat. Mudah-mudahan Allah lah yang membalasi kebaikan yang kau buat. Jadi pahami tu supaya kita lebih suka memberi dibanding menerima. Wallahu alam sekadar itu. Nanti insya-Allah berita gembira berkenaan macam mana Sayyidina Ka'ab itu mendapat khabar gembira itu, bagaimana keadaan beliau, keadaan semua sahabat, macam mana itu nanti kita akan bertemu pada pelajaran yang akan datang insya-Allah. Itu sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.